Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So hari ini saya akan sentuh berkaitan dengan homeostasis dalam manusia. Homeostasis dalam manusia. Okay, so mula-mula kena tahu dulu apa definisi bagi homeostasis, apa maksud bagi homeostasis. Homeostasis adalah pengawal aturan faktor fizikal dan kimia dalam persekitaran dalaman. Maksudnya faktor fizikal dan juga faktor kimia bagi persekitaran dalaman badan awak untuk mengimbangi persekitaran dalam badan lah. Okey. So ada dua faktor yang dikawal atur, itu faktor fizikal dan juga faktor kimia. Okey, contoh faktor fizikal dalaman bagi badan seorang manusia adalah suhu badan, tekanan darah. Okey, manakala contoh faktor kimia adalah tekanan separuh oksigen, tekanan karbon dioksida, tekanan osmosis dan juga paras glukosa dalam darah awak lah. Okey, kenapa pentingnya homeostasis ni? Adalah untuk memastikan proses fisiologi dapat diteruskan pada kadar yang optimum, kadar yang terbaik bagi merangsang pertumbuhan hormon dan juga perkembangan seseorang individu lah. Okay, dan juga untuk memastikan kelangsungan hidup bagi sesuatu organisma lah, sama ada manusia ke ataupun haiwan lah. Okey, so homeostasis yang pertama yang kita sentuh adalah dalam ginjal awak, berkaitan dengan ginjal awak, iaitu pengosmo kawal aturan. So, sistem urin manusia ni terbina daripada dua buah ginjal yang terletak di bahagian belakang rongga abdomen awak. So, ginjal awak ni dia berada di bahagian belakang rongga abdomen. So, awak ada sepasang ginjal kanan dan juga ginjal kiri. Dan setiap ginjal ni, kalau awak tengok bentuk dia seperti berbentuk kacang kan, macam red bean. Bentuk dia macam red bean. Dan berukuran lebih kurang 12 cm panjang. Berukur dengan pembaris, boleh tengok macam mana, sebesar mana saiz ginjal awak. Dan juga 7 cm lebar lah. Okey, so ni adalah struktur ginjal. Okey, dua salur darah utama yang berhubung ke ginjal awak adalah vena renal dan juga arteri renal. So, apa fungsi arteri renal? Membawa darah beroksigen bersama bahan kumuh bernitrogen ke ginjal. Maksudnya dia bawa arteri renal ni berfungsi dalam membawa darah yang beroksigen. Sekejap saya ambil laser pointer sekejap. Okey, arteri renal ni fungsinya adalah dia bawa darah yang beroksigen dan juga bernutrisi untuk kepada sel-sel ginjal lah. Untuk apa? Untuk menjalankan respirasi sel lah. Dan jugalah bersama-sama dengan oksigen dan juga nutrisi ni juga, darah yang dibawa oleh arteri renal ni mengandungi bahan kumuh bernitrogen lah. Manakala vena renal pula, maksudnya arteri renal membawa darah masuk ke ginjal kan. Bawa darah yang beroksigen dan bernutrisi masuk ke ginjal. Manakala vena renal pula, dia bawa darah keluar. Yang ni bawa darah masuk, yang ni bawa darah keluar. Yang sudah dituras oleh ginjal ke jantung. Maksudnya darah yang masuk ke ginjal adalah darah yang beroksigen dan bernutrisi tetapi belum dituras dan mengandungi bahan bernitrogen. Tapi darah yang keluar daripada ginjal melalui vena renal ke jantung mengandungi apa? Adalah darah yang telah dituras lah. Maksudnya darah yang telah dituras. Okey, so ginjal awak ada dua bahagian, iaitu cortex dan medula. Cortex bahagian luar ni, medula adalah bahagian yang berbentuk piramid. Okey, so daripada ginjal ni ada saluran yang menyambungkan ginjal ke pundi kencing. Kedua-dua ginjal, iaitu ginjal kiri dan kanan, iaitu kita panggil ureter lah. Dan fungsinya adalah memindahkan urin dari ginjal ke pundi kencing. So maksudnya selepas darah dituras, darah yang dituras akan dibawa keluar daripada ginjal oleh vena renal ke jantung. Manakala hasil turasan tersebut ataupun bahan terturas daripada ginjal tersebut akan membentuk air kencing dan dibawa melalui ureter ke pundi kencing lah. Okey, dan pundi kencing pula berfungsi untuk menyimpan urin lah. Okey, dan this one is urethra.
yang menyingkirkan urin ataupun air kencing ni daripada badan awak keluar. Okey, ni adalah struktur bagi ginjal mamalia. Okey, so ada vena renal tadi dengan arteri renal. Vena renal membawa darah keluar daripada ginjal, arteri renal membawa darah beroksigen dan bernutrisi masuk ke dalam ginjal. Okey, so unit berfungsi bagi ginjal kita namakan sebagai nefron. Macam mana ginjal ni boleh berfungsi? Sebenarnya adalah disebabkan adanya nefron lah. Disebabkan adanya nefron. So, bagi setiap ginjal, dia mengandungi lebih kurang 1 juta nefron. Maksudnya satu ginjal awak ada lebih kurang 1 juta nefron. Kita manusia biasanya ada sepasang ginjal, jadi lebih kurang ada 2 juta nefron. Okey, nefron ni adalah satu unit berfungsi ginjal yang berfungsi untuk perkumuhan dan juga pengosmo kawal aturan lah. Okey, ni luar tadi apa? Ni adalah pelvis di mana urin akan dikumpulkan di sini. Okey, bahagian luar adalah cortex. Okey, medula bahagian yang ada bahagian yang berbentuk piramid ni. This one adalah ureter lah, maksudnya yang akan bawa air kencing pelvis di mana air kencing dikumpulkan selepas darah dituras. Ureter akan bawa air kencing ni ke pundi kencing. Okey, so ni adalah struktur bagi nefron. Okey, nefron terdiri daripada 3 bahagian. So satu nefron tu dia ada 3 bahagian yang utama. Yang pertama adalah glomerulus, yang kedua adalah kapsul Bowman, dan yang ketiga adalah tubuh renal lah. Okey, kita tengok dulu. Okey, so ni adalah glomerulus. Ni adalah glomerulus. Yang bawah ni berbentuk cawan ni adalah kapsul Bowman. Okey, so lagi glomerulus, kapsul Bowman. Okey, dan ada 3 tubuh lah. Tubuh renal ni ada 3. Iaitu singkatan bagi dia awak senang nak ingat adalah PHD. P proximal, tubuh berlingkar proximal, H liku Henle, dan D adalah singkatan untuk tubuh berlingkar distal. Okey. So pada asasnya ni adalah struktur bagi nefron lah. Dia ada apa? Yang pertama ada glomerulus. Yang kedua ada kapsul Bowman yang berbentuk cawan ni. Okey, yang ketiga dia ada 3 tubuh tadi kan, tubuh renal, iaitu yang pertama adalah tubuh berlingkar proximal, yang kedua adalah liku Henle. Ni liku Henle bahagian bawah ni, dia ada 2 bahagian, liku menurun dengan liku menaik, dan yang ketiga adalah tubuh berlingkar distal lah. Okey, so pembentukan urin ni berlaku dalam 3 proses yang utama. Ada 3 proses utama yang berlaku dalam pembentukan urin. Yang pertama adalah ultraturasan. Okey, ultraturasan ni berlaku kat mana? Dia berlaku di glomerulus. Manakala penyerapan semula pula berlaku di tubuh uriniferous. Awak ada 3 tubuh tadi kan? PHD, tubuh berlingkar proximal, liku Henle, tubuh berlingkar distal. So situ berlaku penyerapan semula lah. Dan juga dalam ductus pengumpul pun berlaku jugalah. Okey, dan yang ketiga adalah proses rembesan. Dan di mana berlakunya proses rembesan ni? Rembesan ni berlaku di tubuh berlingkar distal dan juga di ductus pengumpul lah. Okey, so ni adalah satu struktur bagi glomerulus dan juga kapsul Bowman. So arteri renal tadi, awak tahu tadi kan, darah yang beroksigen dan bernutrisi dibawa masuk ke dalam ginjal ataupun ke dalam ginjal melalui. Okey, seperti yang awak tahu tadi, darah yang beroksigen dan bernutrisi dia dibawa masuk ke ginjal melalui arteri renal tadi kan, melalui arteri renal. So daripada arteri renal ni, cabang daripada arteri renal ni membentuk arteriole efferent. Arteriole efferent maksudnya cabang yang lebih kecil lah.
Kalau kata ada jalan besar, lepas tu ada lorong kecil. So, cabang yang lebih kecil tu adalah arterioeferen. Okey, bercabang arterioeferen ni, dia bercabang-cabang membentuk jaringan kapilari yang dikenali sebagai glomerulus. So, arterioeferen ni lah sebenarnya yang membentuk glomerulus ni lah. Dia bercabang-cabang, dia membentuk glomerulus. Okey. So, darah yang dibawa masuk ke dalam glomerulus ni oleh arterioeferen. Tetapi dibawa keluar daripada glomerulus melalui arterioeferen. Okey, so arterioeferen tadi dia bercabang-cabang, dia membentuk glomerulus kan. So glomerulus ni sebenarnya terbentuk daripada arterioeferen lah yang bercabang-cabang. Okey, so darah masuk ke dalam glomerulus melalui arterioeferen, masuk melalui arterioeferen. Dan sekala darah pula keluar daripada glomerulus ni melalui arterioeferen. So kalau awak tengok sini, saiz antara dua ni, arterioeferen dengan arterioeferen ni, dia tak sama saiz. Yang mana saiz arterioeferen lebih besar berbanding dengan saiz arterioeferen. Okey, so arterioeferen ni juga dia bercabang-cabang membentuk jaringan kapilari yang mengelilingi tubuh uriniferous lah. So selain daripada kapsul Bowman ni, dia akan bersambung ke tubuh uriniferous lah kan. Maksudnya daripada kapsul Bowman, dia akan bersambung ke tubuh berlingkar proxima, Ecohenle, tubuh berlingkar distal lah. Tapi di sekeliling tubuh ni, ada jaringan kapilari yang mengelilingi tubuh ni, yang sebenarnya terbentuk daripada arterioeferen. Tadi kan dia bercabang-cabang dan dia membentuk jaringan yang mengelilingi tubuh ni. 3 tubuh tersebut lah, 3 tubuh uriniferous ni. Okey. Okey, so kita sentuh dulu proses yang pertama iaitu ultraturasan. So proses yang pertama, ada 3 proses tadi. 3 proses dalam penghasilan urin, iaitu yang pertama adalah ultraturasan, yang kedua adalah penyerapan semula dan yang ketiga adalah rembesan lah. So di mana ultraturasan berlaku? Ultraturasan berlaku di dalam glomerulus dan juga di dalam kapsul Bowman kan. Okay, so bayangkan arterioeferen yang membawa darah masuk ke glomerulus. Arterioeferen tadi, awak tengok gambar tadi kan. So arterioeferen ni dia bersambung daripada apa? Arteri renal lah. Arteri renal daripada saiz yang besar, kemudian dia membentuk cabang-cabang yang lebih kecil iaitu arterioeferen yang lebih kecil lagi. So arterioeferen yang membawa darah masuk ke glomerulus mempunyai diameter yang lebih besar berbanding dengan arterioeferen yang membawa darah keluar daripada glomerulus. Kalau awak tengok gambar ni, saiz antara arterioeferen dengan arterioeferen adalah berbeza, yang mana yang arterioeferen ni lebih besar berbanding dengan arterioeferen. So perbezaan saiz ni menyebabkan apa? Menyebabkan terdapat tekanan hidrostatik lah. Darah dalam glomerulus berada di bawah tekanan hidrostatik lah. Menyebabkan tekanan perbezaan saiz ni menambahkan lagi tekanan hidrostatik dalam glomerulus. Mana glomerulus ni? Glomerulus kan. Okey, ini menyebabkan proses penurasan berlaku memaksa kandungan plasma terturas keluar dari glomerulus ke lumen kapsul Bowman. Okey. So, tekanan hidrostatik dalam glomerulus ni menyebabkan proses penurasan berlakulah, menyebabkan kandungan plasma ni dia terturas daripada glomerulus ni, glomerulus yang bersambung ke kapilari darah tadi, jaringan kapilari darah tadi, dia terturas keluar ke dalam kapsul Bowman kan, melalui lumen kapsul Bowman ni lah. Okey, apa bahan yang terturas? Hasil turasan tidak mengandungi protein dan sel darah kerana saiznya terlalu besar. Okey, so apa yang bahan yang terturas? Yang pertama adalah garam, lagi asid amino yang terturas ke kapsul Bowman tadi lah. Lagi apa lagi? Glukosa, urea, air. Okey, tapi hasil turasan ni dia tidak mengandungi protein dan juga sel darah kerana dua benda ni saiznya adalah besar lah. So maksudnya molekul yang bersaiz kecil dia terturas ke dalam kapsul Bowman dan bahan yang terturas dalam kapsul Bowman ni akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke tubuh uriniferous. Manakala darah yang tidak dituraskan tadi, maksudnya yang masih kekal dalam glomerulus ni, akan pergi ke mana? Akan dibawa ke jaringan kapilari darah yang mengelilingi tubuh uriniferous ni lah. Okey, so selesai proses yang pertama iaitu ultraturasan. Kita pergi kepada proses yang kedua iaitu penyerapan. Okey.
So, apa maksud penyerapan semula? Penyerapan semula bermaksud bahan-bahan dari tubuh uriniferous diserap semula ke kapilari darah. Maksudnya, bahan-bahan tadi yang dah terturas daripada glomerulus tadi, dia masuk dalam kapsul Bowman, kemudian dibawa ke dalam tubuh uriniferous ni, dia akan diserap semula kepada kapilari, ke dalam kapilari darah yang mengelilingi dia ni lah. Okey, so kat mana berlakunya penyerapan semula ni? Dia berlaku di 3 bahagian. Yang pertama di tubuh belingkar proksimal. Maksudnya awak jumpa yang pertama mula-mula, tubuh uriniferous yang pertama yang awak akan jumpa lepas daripada keluar daripada kapsul Bowman ni adalah tubuh belingkar proksimal lah kan. Okey, di tubuh belingkar proksimal ni, apa bahan yang diserap semula? Yang pertama adalah glukosa, asid amino, vitamin, garam diserap semula melalui pengangkutan aktif lah. So sini ada 2 jenis pengangkutan yang berlaku, yang diserap semula melalui dua cara pengangkutan. Yang pertama adalah pengangkutan aktif dan yang kedua adalah melalui osmosis lah. Manakala 65% air diserap semula secara osmosis, di mana? Di tubuh belingkar proksimal. Okey, so diserap semula tu dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke kapilari darah tadi kan. Kapilari darah tu dia bersambung dengan arterio eferen yang keluar daripada glomerulus kan. So, bahan yang diserap semula ni akan masuk balik ke dalam kapilari darah lah. Okey, so di mana? Kemudian kita sambung pula penyerapan semula yang berlaku di liku Henle. Liku Henle ni dia ada 2 bahagian. Okey, so daripada tubuh belingkar proksimal, bahan yang terturas ni dia akan pergi ke liku Henle, iaitu bahagian menurun dan juga bahagian menaik. Sini adalah liku Henle lah. Sini adalah liku Henle. Kejap. Okey, so ni adalah liku. Ini adalah liku Henle. Okey, so liku Henle ni dia ada 2 bahagian, iaitu menurun dan juga menaik. Di bahagian menaik, apa yang berlaku menurun, apa yang berlaku daripada tubuh proksimal ni, tubuh belingkar proksimal, so bahan yang terturas tadi akan menuruni tubuh belingkar proksimal ni, akan masuk ke dalam liku Henle, menurun kan. Okey, apa yang berlaku di bahagian ni adalah 20% air diserap secara osmosis, diserap semula secara osmosis ke dalam kapilari darah. Okey, ni apabila bahan tersebut menuruni liku Henle. Okey, kemudian bila bahan ni menaiki semula liku Henle, dia ada bahagian menurun dan juga menaik. Apa yang berlaku? Penyerapan semula apa yang berlaku? Iaitu sebahagian garam, iaitu ion natrium dan juga klorida akan diserap semula secara pengangkutan aktif ke dalam kapilari darah. Okey, lepas tu daripada liku Henle ni, bahan yang terturas ni dia akan pergi ke tubuh belingkar distal. Okey, di tubuh belingkar distal berlaku juga penyerapan semula, iaitu penyerapan semula apa? Garam mineral melalui pengangkutan aktif dan juga air secara osmosis bergantung kepada keperluan badan lah. Yang ni dia bergantung kepada keperluan badan dan dia depends kepada hormon yang dirembeskan, iaitu ADH dengan aldosteron. Okay, kalau kata hormon ADH dirembeskan dengan banyaknya, maksudnya kalau katakan hari tu awak kekurangan air ataupun awak berada pada cuaca yang panas, so badan awak akan merembeskan awak punya kelenjar pituitari akan merembeskan hormon ADH dengan banyaknya. So bila hormon ADH dirembeskan dengan banyaknya, apa yang berlaku di tubuh belingkar distal ni, apa yang berlaku di tubuh belingkar distal ni, dia akan menyerap banyak air secara osmosis lah. Okey, so proses yang ketiga adalah proses rembesan. Proses rembesan ni dia berlaku di mana? Dia berlaku di 2 tempat, iaitu tubuh belingkar distal dan juga tubuh pengumpul. Okey, apa maksud proses rembesan? Maksudnya adalah bahan kumuh dari kapilari darah tu, tadi daripada tubuh uriniferous, kalau penyerapan semula dari tubuh uriniferous masuk ke kapilari darah kan. Tapi kalau rembesan ni pula daripada kapilari darah memasuki tubuh belingkar distal, masuk balik ke dalam tubuh uriniferous. Kalau penyerapan semula daripada tubuh uriniferous masuk ke dalam kapilari darah. Tapi kalau masuk rembesan ni pula adalah daripada kapilari darah masuk ke dalam tubuh uriniferous lah. Bermaksud bahan kumuh
dari kapilar darah memasuki tubuh berlingkar distal. Okey, bahan kumuh seperti ion hidrogen, amonia, kreatinin dirembeskan keluar dari kapilar darah ke dalam tubuh berlingkar distal melalui pengangkutan aktif. Manakala dadah, arak dan bahan toksik dirembes melalui resapan ringkas. Okay, dalam tubuh pengumpul, air kencing yang terbentuk terdiri daripada 95% air, 2.5% bahan kumuh bernitrogen dan 1.5% garam dan bahan unsur suri. Okey, hemodialisis dan pendarahan. Okey, apabila ginjal seseorang rosak, tubuh uriniferous kita tidak dapat menyingkirkan air, garam dan juga urea, menyebabkan bahan ini akan berkumpul dalam darah dan tekanan osmosis darah akan meningkatlah. Jadinya, sebagai rawatan kepada masalah ginjal ni, ada dua cara. Yang pertama adalah melalui hemodialisis dan yang kedua adalah melalui pendermaan ginjal lah. So, hemodialisis ni macam mana dia dilakukan adalah yang pertama adalah apabila darah dari arteri pesakit dipam berulang kali ke dalam mesin hemodialisis lah. Okey, so ni darah. Okey, so darah daripada arteri pesakit ni dia akan dipam ke dalam mesin hemodialisis. Kemudian yang terdiri daripada tubuh dialisis lah. Ni yang terdiri daripada tubuh dialisis. Okey, so dan dikelilingi oleh bendalur dialisis. Okey, dalam ni adalah tubuh dialisis dan dalam ni dia mengandungi bendalur dialisis. Dalam ni mengandungi bendalur dialisis, ni adalah tubuh dialisis. So, bendalur dialisis ni kandungannya adalah glukosa, asid amino, garam mineral dan juga air yang kepekatannya sama dengan kepekatan plasma darah. So, kandungan bendalur dialisis ni adalah apa tadi? Glukosa, asid amino, garam mineral dan air yang mana kepekatannya sama dengan kepekatan plasma darah lah. So, arah aliran darah aliran darah awak ni maksudnya kalau kata darah mengalir daripada sini ke sini, dia bertentangan dengan arah aliran bendalur dialisis. Menyebabkan kepekatan urea dan garam yang lebih tinggi dalam darah dari bendalur dialisis menyebabkan bahan ini meresap menerusi tubuh separa telak ke dalam bendalur dialisis. So, dalam darah ni ada kepekatan urea yang tinggi. Kepekatan urea yang tinggi menyebabkan urea dan garam yang tinggi menyebabkan bahan ni meresap menerusi tubuh separa ni masuk ke dalam bendalur dialisis lah. So, sel-sel darah dan protein plasma tidak dapat meresap keluar daripada darah pesakit ni. Darah pesakit ni, sel-sel darah dan juga protein plasma ni tidak dapat meresap keluar melalui tubuh dialisis ni disebabkan sel yang besar lah. Okey, jadi urea dan garam berlebihan disingkirkan. Kemudian apa yang berlaku? Maksudnya urea dan garam berlebihan ni dapat disingkirkan daripada darah pesakit dan menyebabkan tekanan osmosis darah kembali kepada julat yang normal. Kemudian darah ni selepas berlaku penerusan dalam ni akan dikembalikan semula ke tangan pesakit melalui vena. Maksudnya ada dua sambungan lah. Satu disambungkan melalui arteri, satu disambungkan melalui vena. So, dipam keluar melalui arteri, maksudnya darah kembali masuk melalui vena lah. Okey. So, heparin digunakan untuk mengelakkan pembekuan darah semasa proses hemodialisis. So, maksudnya dia guna juga bahan anti gumpal supaya darah awak tu tidak menggumpal, iaitu heparin. Dia gunakan supaya mengelakkan pembekuan darah lah semasa berlakunya proses hemodialisis. Biasanya setiap rawatan hemodialisis ni mengambil masa lebih kurang 6 jam dan perlu dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Okey, so ni adalah rawatan yang pertama lah sekiranya berlaku kerosakan ginjal. So, rawatan yang kedua adalah pemindahan ginjal. Okey, yang ni maksudnya bersifat kekal, rawatan yang bersifat kekal lah. Okey, pemindahan ginjal ni merupakan satu alternatif untuk hemodialisis untuk jangka masa yang panjang. Kalau hemodialisis tadi perlu dilakukan 3 kali seminggu. Kalau yang ni maksudnya sekali buat, okey lah maksudnya kan, kekal lah. So, satu alternatif yang kepada hemodialisis untuk jangka yang panjang, biasanya kalau ginjal penderma
diletakkan di bahagian bawah abdomen bawah abdomen dengan ureter disambungkan kepada pundi kencing. Maksudnya dia tak buang ginjal yang rosak ni, tapi diletakkan di bahagian bawah ginjal yang rosak ni dan disambungkan dengan ureter ke pundi kencing. Ginjal yang rosak selalunya tidak dikeluarkan lah. Terdapat risiko di mana badan penerima menolak organ baru yang diterima. Okey. So, kalau nak untuk berlakunya penerimaan ginjal ni, tisu ginjal penerima mestilah sepadan dengan tisu ginjal penerima supaya boleh diterima oleh sistem keimunan badan penerima lah. Okey, imunosupresan dadah anti penolakan digunakan untuk mengurangkan risiko penolakan organ ni lah.